Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda Wani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Pengumuman kerajaan khususnya Kementerian Pertanian dan juga Asas Tani misalnya mengumumkan bahawa kerajaan akan memasukkan permit mengimport makanan seperti mana yang diwawarkan oleh Perdana Menteri beberapa hari lalu, disambut baik ramai pihak termasuk pemain industri dalam industri makanan, industri pertanian dan juga asas tani, tetapi ramai juga di kalangan penganalisis dan juga pemain industri di lapangan. Ia bukan hanya satu jawapan untuk menyelesaikan isu kenaikan harga makanan yang melanda negara pada ketika ini dan juga melanda dunia pada ketika ini. Tetapi apa yang perlu kita lihat adalah adakah cukup menjadikan satu mitigasi untuk mengekang kenaikan harga makanan yang tinggi pada ketika ini, tetapi apakah langkah lain untuk memastikan program ataupun polisi sekuriti makanan kita ataupun kedaulatan makanan untuk negara kita benar-benar dapat mencapai matlamatnya, iaitu kita dapat mengurangkan kos barangan import. Dalam masa yang sama kita memberikan sedikit kelegaan ataupun memberikan ruang pada industri agro makanan kita berkembang lebih baik dan akhirnya kita dapat menampung keperluan makanan yang diperlukan oleh rakyat Malaysia. Dalam masa yang sama kita memberikan harga ataupun kos yang memadai untuk dimiliki, untuk disediakan di atas meja oleh setiap rakyat. Jadi di talian melalui Google Meet pada malam ini saya bersama saudara Munir Asim Abdullah, seorang agropreneur, pengasas dan juga ketua pegawai eksekutif Gerasi Chili yang tidak asing lagi. Assalamualaikum Encik Munir, apa khabar? Waalaikumsalam. Encik Munir, ramai pemain industri dan juga pemegang taruh dalam industri agro makanan di negara kita merasakan ini sebagai satu pengumuman yang drastik yang dialu-alukan juga, tetapi ia tidak memberikan satu jawapan penuh. Adakah kita mampu mengekang kenaikan harga barang pada ketika ini? Mungkin reaksi awal Encik Munir Asim berkaitan dengan pengumuman pemansuhan pengimportan produk makanan, iaitu permit import ataupun AP. Ya, pada mula pengumuman tersebut memang semua menjangkakan, memikirkan bahawa AP ini akan ditarik untuk semua sektor, semua industri kita dalam setiap kategori lah. Tapi saya merasakan tak mungkin Jadi betul pun bila diumumkan pada keesokan harinya dan cuma beberapa segmen saja, dan saya pasti ada sebabnya segmen-segmen macam ni bila kita tengok sedetail macam contohnya kita dalam bidang pertanian dalam bahagian cili pengeluaran cili. Jadi kita tahu kita kekurangan cili dan kita perlu mengeluarkan production yang cukup lah sebab asal kita punya keperluan agak tinggi Jadi cuma bila bahan yang kita perlukan itu dah tinggi, jadi kos kita akan meningkat tapi itu tidak bermaknanya bila berlakunya peningkatan kos, maknanya kita kena mengimport sebab itu bagi saya ini adalah langkah yang bagus ataupun kita perlukan menjadikan ini sebagai satu sebab kenapa kita perlu melihat kepada keperluan negara dulu sebab itu contohnya kalau barang ada di Malaysia, pemain industri tak akan membeli di luar sebab di luar itu dengan permitnya, dengan segalanya jadi kita takkan. Tapi kalau ada harga di lokal, pasaran di Malaysia sendiri ada kalau kita cukup barang di Malaysia, tidak ada yang nama importnya kecuali yang diimport tu adalah murah sangat. Jadi kita perlu mengurangkan kos kita pula. Jadi dia ada kat situ kita rantaian makanan ni, kat situ adalah macam sebagai contohnya pekerja kalau OPEX kita adalah tinggi, operasi kita tinggi, maknanya kita tak boleh menjual secara murah. Jadi kita kena berfikir dalam pemain industri macam kami di lapangan kita memikir bagaimana mengurangkan kos supaya harga yang kita keluarkan tu mampu bersaing dengan barangan daripada luar. Jadi kita tidak akan risau bahawa barang di luar akan masuk. Sebab kalau harga di Malaysia sama dengan harga di luar, tidak ada yang ingin import dah. Jadi kita boleh mengeluarkan. Itu salah satu contohnya lah bagaimana kita nak sustainkan dalam setiap industri tersebut Jadi itu juga akan memberikan kita satu sebenarnya peluang Kalau kita berniaga ni, maknanya kita kena memikirkan apakah langkah seterusnya. Sama juga dengan ekonomi breakdown pada 1997 dan 2000. Bila AP itu tak ada, maknanya ditarik balik, maknanya benda dahsyat akan berlaku. Dia tidak seperti itu. Sebab ada sebabnya, contohnya kenapa dibenarkan import ini. Jadi sebab kalau kita tak ada barang, bagaimana kita nak mengimport Okay. Kalau di negara luar tak ada. Ya, secara umumnya Encik Munir mengalu-alukan pemansuhan permit import ini untuk produk makanan dan juga
bila kita akan lihat hasilnya, adakah dalam masa terdekat ataupun dia makan masa berbulan-bulan ataupun makan tahun, kerana kita tahu prosesnya bukan semudah ABC. Ya, betul. Dia bukan maknanya kalau dia hentikan AP ni, esok makanan kita akan cukup. Ya. Dan bagi saya inilah indikator untuk kita terus berusaha dan bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, terutamanya Jabatan Pertanian, untuk melihat ke mana kita nak memperbesarkan sektor-sektor ini. Sebab Jabatan Pertanian atau pemafi kan mesti ingin juga memerlukan sektor-sektor petani-petani, terutama petani-petani kecil, supaya berkumpul dan bersama melihat benda ni secara kumpulan, secara kluster. Macam kami di Gasiki, kita buat secara kluster, kita lihat bagaimana kita nak mengatasi ni. Cabaran tetap ada, cabarannya memang ada. Tapi kita tidak mengatakan bahawa bila AP ni tarik balik, jawapannya adalah 6 bulan kemudian kita akan selesa. Tapi kita, sebab security makanan ni, kita lihat 6-7 tahun lepas kita ada dah dengar pun. Tapi cuma kita tidak menjangkakan secepat ini disebabkan oleh berbagai faktor peperangan, COVID dan sebagainya. Okey, Cik Munir, selain daripada pemansuhan AP ini, apakah langkah segera ataupun immediate measures yang perlu juga dilakukan oleh pihak berkuasa termasuk pemegang taruh seperti MAFI dan seumpamanya untuk memastikan security makanan kita terjamin dan kita mampu memiliki makanan, dan kelompok-kelompok yang rentan ataupun yang fragile ini seperti kelompok B40, kelompok yang sentiasa memerlukan bantuan pihak kerajaan, ia mampu membeli barangan makanan? Bagi saya melihat salah satu cara untuk kita, kalau kita ingin nak membantu B40 ni, pada pandangan saya lah yang di lapangan ni, di luar ni, adalah kita perlu kumpulkan mereka secara kluster, secara berkumpulan untuk bertani. Dan benda ni perlukan kita panggil intervention ataupun perlukan satu form business model yang menyeluruh. Dia bukan kita bantu seorang yang tanam tiga buah pokok ataupun berkebun di belakang rumah, sebab berkebun di belakang rumah ni dia tak akan menyelesaikan keseluruhan masalah tersebut, sebab bila dia berkebun keseorangan, harga dia sangat tinggi, maknanya OPEX dia ataupun operasi untuk menghasilkan 3 pokok berbanding dengan 1,000 pokok dia tak sama. Jadi untuk yang besar ni pula kita perlu, maknanya pertanian mungkin boleh main peranan dari segi mengumpulkan satu segmen. Setiap segmen tu diberikan perhatian. Dia bukan perhatian kepada satu orang ataupun 2 orang, tapi segmen kepada satu kelompok petani, supaya kos kita dalam membangunkan petani ini rendah, bukan tinggi. Okey, selain daripada mengumpulkan para petani ataupun kelompok-kelompok B40 untuk mengusulkan makanan ataupun bidang pertanian seperti cili dan sayur-sayuran misalnya, tetapi pastinya Cik Munir juga terdedah dalam memastikan kelestarian security makanan kita. Kerana kita tahu ketika ini sejak COVID melanda dan dengan faktor-faktor tambahan seperti perubahan cuaca ataupun climate change dan perang di konflik antara Ukraine dan juga Rusia pada ketika ini, kita tahu bahan input untuk pengeluaran makanan amat tinggi kosnya, seperti baja, seperti racun untuk pertanian dan seumpamanya, dedak makanan untuk ternakan dan seumpamanya, termasuk juga cili untuk mengimport barang-barang produk memastikan mitigasi berjalan dengan baik. Tetapi ini di luar kawalan seolah-olah pasaran menentukan, dan growers, farmers dan juga penanam, peternak memang terpaksa menanggung kos yang berlipat kali ganda berbanding sebelum pandemik. Tetapi harga pasaran dikawal oleh pihak kerajaan seperti cili, seperti ayam, seperti harga lembu, daging mentah dan seumpamanya. Jadi di mana perimbangannya? Input tinggi tetapi pasaran dikawal, dan akhirnya apabila pemansuhan AP dibenarkan mengimport barang-barang keperluan makanan, tetapi kos untuk mengeluarkan produk agro makanan di dalam negara termasuk gerasi cili begitu tinggi, dan akhirnya orang tak beli produk lokal, terpaksa beli yang import kerana local import akan dilambatkan. Produk import akan dibawa masuk secara besar-besaran apabila pemansuhan MP ini. Bila barangan ataupun input tinggi, sudah semestinya harga kita akan jadi tinggi, kita jual, dan kita kena faham bahawa harga ni adalah bergantung kepada demand. Kalau tak ada demand, memang tak ada harga. Bila demand itu ada, maknanya harga dia
akan naik. Terutamanya kalau barang tu tak cukup lah. Dan satu lagi faktor dia, bila barang tu tak ada, lepas tu kos pengeluarannya tinggi. Bila kos pengeluarannya tinggi, sudah pasti kita tak boleh letakkan harga shilling untuk sesetengah perkara tersebut. Biar market yang kita panggil market akan tentukan lah. Maknanya pasaran akan tentukan berapa yang sebenarnya. Sebab bila kita menghalang ataupun cap to a certain price, contohnya pengeluaran kita RM10 dan kita kengkang penjualan di luar RM11, maknanya ada keuntungan RM1 kat situ, mungkin tidak mencukupi. Jadi dia patut sebut. Jadi kalau katakanlah harga di luar tertinggi ataupun rendah, kalau harga di luar tu sudah pastinya ada yang akan mengimport daripada luar. Tapi masalah di sekarang pula, adakah mereka boleh mengimport barangan daripada luar, sebab negara lain pun akan menyekat pengantaran barang. Tak semua. Jadi benda itu berkait lah. Okey, Cik Munir, berkaitan dengan baja misalnya ataupun berkaitan dengan bahan-bahan untuk pertanian seperti racun ataupun dedak dan sebagainya. Kita antara pengeluar baja urea terbesar dunia yang kita ekspor melalui Petronas, dan bahan-bahan ini sebenarnya menjadi premium pada ketika ini. Adakah wajar juga intervensi dari JLC ataupun badan-badan seperti Petronas ini untuk membantu penanam ataupun peternak tempatan terlebih dahulu dapat mengurangkan kos input itu dan akhirnya dapat dijual dengan pasaran domestik dengan harga pasaran yang lebih memadai ataupun berpatutan. Jadi adakah selain daripada pemansuhan AP itu, apa lagi sistem rantaian agro makanan perlu juga dilihat untuk memastikan situasi menang-menang semua pihak? Saya nampak dekat sini untuk baja memang sebab baja yang kita guna banyak yang kita ambil setengah-setengah elemen tu, dia bukan satu elemen saja, bukan elemen untuk satu daripada Petronas. Jadi banyak berkait dari segi transport, logistik, gaji pekerja. Jadi dia banyak. Jadi bagi saya kat sini kalau kita nak kurangkan gaji pekerja pun tak dapat juga, sebab kita kena imbangkan dengan kenaikan harga barang. Jadi bagi saya, sebab itu kami kalau macam di Gerasi, kita melihat perlunya kita naikkan gaji. Jadi kita naikkan gaji juga, sebab kita tahu mereka tidak akan mampu untuk bertahan sekiranya barang naik tapi pendapatan rendah. Memang tak dapat. Tak dapat segi situ. Jadi kerajaan bagi saya perlu melihat dari segi lain daripada situ. Maknanya dari segi pengurangan kos yang di luar kawalan mereka. Contohnya dari segi kos mungkin parking contohnya, minyak contohnya. Jadi benda-benda yang tidak berkait kat situ tetapi indirectly akan mengganggu ataupun akan menyebabkan purchasing power dia ni larilah, sebab segala benda ni dah jadi mahal. Jadi itu mungkin dari segi area itu, sebab kalau baja bagi sektor pertanian ni kita masih lagi rely dengan baja chemical baja kimia. Jadi contohnya kalau kita menggunakan organik pula, kita punya hasil pula tidak akan dapat mencapai kita punya target lah. Berkaitan dengan database, ialah pemansuhan AP satu hal. Kita tahu sektor ini memang dikuasai oleh beberapa syarikat yang memiliki AP ataupun permit import sebelum ini. Tetapi ramai juga penganalisis mengatakan kalau hanya memasukkan permit import tetapi database yang transparent, yang governance ataupun ada accountability itu penting, kerana untuk memastikan syarikat yang membawa masuk makanan ini benar-benar tulen, benar-benar boleh memberikan harga yang bersaing dengan harga yang sebelum ini dan pilihan yang lebih banyak kepada masyarakat ataupun rakyat di dalam negara. Jadi bagaimana database ini perlu diberi perhatian oleh MAFI misalnya ataupun pihak kerajaan, dan pengalaman Cik Munir di lapangan kita tahu kalau kita hanya membuka seluas mungkin permit import tetapi kita tidak tahu, mungkin syarikat yang sama cuma menambah saluran 1, 2 dan 3 dan akhirnya mereka juga menjadi pengawal ataupun monopoli dalam bidang ini dan akhirnya mereka tidak mampu memberikan harga yang kompetitif kepada rakyat. Jadi di mana kedudukan maklumat data raya ini untuk memastikan kita dapat meminimalkan gap antara produk import dan juga produk domestik yang dikeluarkan oleh grower ataupun farmer tempatan?
Dari segi database ni bagi saya memang sangat penting sebab saya pun background dalam bahagian IT dulu. Jadi dalam database ni sangat penting untuk kita membuat sesuatu penilaian. Sebab itu saya pernah mengusulkan dulu bahawa kita kena ada satu centralized data yang kita tahu. Sebab sekarang ni data adalah kita panggil decentral, maknanya sedikit sana sedikit sini. Jadi kita tak tahu siapa sebenarnya yang memerlukan dalam kategori bermana. Bukan setakat dari segi keperluan, termasuk juga tanaman. Begitu juga dengan tanaman. Jadi untuk kita enforce benda ni kena ada juga kita panggil ni cara dia. Sebagai contohnya siapa yang menanam cili di mana, adakah perlu license dan sebagainya, kenapa perlu berdaftar, dan kalau berdaftar pula apa yang kita akan dapat dan siapa pula akan memegang data tersebut. Dan itu menjadi satu isu yang sangat luas lagi, Haji Nazri. Jadi itu satu benda yang kalau dikupas 2-3 jam tak habis itu. Ya, betul. Itu yang saya nak kaitkan dengan soalan seterusnya berkaitan dengan penggunaan tanah ataupun guna tanah. Pastinya gerasi cili ini memaksimumkan ruang yang terhad dan memaksimumkan produktiviti, dan menggunakan AI ataupun teknologi itu adalah prioriti. Tetapi kita tahu dengan penggunaan maksimum guna tanah kita adalah untuk komuniti seperti sawit. Kalau dahulu ada koko, ada getah, tetapi harga getah jatuh mengudum, koko pun jatuh mengudum. Yang tinggal sekarang hanya sawit. Begitu juga kita tak cukup kalau pergi negeri-negeri nak tanya tanah pertanian, yang memang ada, tetapi dah buat musangking pula. Di mana tanah kita? Sama ada nak ditukar kepada tanah untuk pertanian makanan ini, yang sedang kita flip-flop dalam hal ini, dalam guna tanah, sedangkan kita tak cukup. Kita lebih daripada 60 bilion setahun kita mengimport makanan, tetapi kita tidak cukup penggunaan tanah untuk penanaman makanan ini. Ya, mungkin dulu kita terlalu fokus kepada satu komoditi, atau komoditi yang kita jangka tak akan bermasalah. Tapi kita nampak mungkin percaturan kita dulu kita tidak nampak, itu sama-sama kita pelajari lah, tapi sekarang kita melihat bahawa pentingnya pertanian yang kecil-kecil ni, pentingnya makanan yang selain daripada sawit, selain daripada koko dan sebagainya, sangat penting dari segi tanaman, tanaman-tanaman lain, kobis dan sebagainya, jagung dan sebagainya, sangat penting. Tapi macam isu tanah tersebut, bagi saya nampak pada tahun ini, bahkan tahun lepas, banyak agensi telah pun membuka peluang. Macam kami sendiri banyak diberi oleh agensi tanah-tanah yang boleh digunakan, yang disewakan untuk menaikkan kita panggil ni kota supaya kita tak perlu import. Macam gerasi sendiri kami mensasarkan 3,000 ekar, dan alhamdulillah banyak negeri-negeri bekerjasama dan memberi peluang, sedang membuka contohnya tanah wakaf, tanah yang tak digunakan, dan saya nampak ada pergerakan di situ. Kalau dulu kita tak nampak di mana kita nak memerlukan tanah, sekarang ini telah pun bergiat. Itu je dengan seperti Felda, saya nampak mereka telah bergiat mengeluarkan makanan. Mereka punya banyak tanah. Dan begitu juga dengan negeri-negeri lain yang saya nampak telah pun memberi ruang ataupun peluang kepada tanaman-tanaman seperti cili, jagung dan sebagainya. Jadi itu bagi saya satu cara yang bagus. Satu saya nampak mungkin bukan 2-3 bulan ni, tapi impact ni mungkin 2-3 tahun yang akan datang kalau konsisten dibuatlah. Dengan secara volume juga. Menarik, satu perkembangan yang sihat berkaitan dengan guna tanah ini. Tetapi pengalaman gerasi cili juga dari mendapatkan pelaburan dalam bidang agro makanan ini. Ini juga diberi perhatian bahawa bagaimana kita memulihkan ataupun melakukan pendekatan yang lebih agresif. Di mana pelaburan yang sewajarnya, kerana bagi negeri-negeri yang memang menghadapi isu berkaitan dengan sekuriti makanan negara mereka sudah bersiap siaga lama. Singapura, Israel, kalau negeri-negeri di Timur Tengah, di Qatar, di Arab Saudi, termasuk juga di Belanda misalnya, dan negara utara kita Thailand dan Vietnam, mereka sudah bersiap siaga lama dan mereka mendapat hasilnya pada ketika ini. Di mana kedudukan negara kita pada pandangan Cik Munir? Adakah kita sudah cukup melakukan pelaburan? Siapa yang nak melakukan pelaburan? Pihak swasta ke? Pihak kerajaan ke? Dan pelaburan strategik yang bagaimana yang sepatut kita lakukan supaya kita tidak melakukan kesilapan lagi seperti apa yang kita lalui sekarang? Ya, dari segi pelaburan bagi saya bukan setakat kepada pelaburan, ada banyak jenis lah. Pelaburan dari segi mengawal urus setia pertanian pun pelaburan juga. Pelaburan dari segi pengurusan data pun pelaburan juga, dan juga pengeluaran ladang yang besar pun pelaburan.
dari segi mana yang perlu, siapa yang perlu melabur kat sini, bagi saya kerajaan dan pihak swasta perlu melabur sama-sama. Macam kami ada yang swasta yang melabur dalam skala yang besar. Dan begitu juga saya nampak sekarang ni pergerakan kita kalau berbanding dengan beberapa tahun yang lepas, contohnya teraju, banyak sekarang ni telah memulakan langkah yang banyak dalam pertanian, dan bukan setakat pemasaran yang dia buat, masuk pertanian, dan juga agensi lain seperti bahkan universiti seperti UiTM di Sabah memberikan langkah yang besar, dan universiti lain yang saya jumpa, mereka telah pun bergerak ke arah pengeluaran kita panggil ni invest ataupun melabur di dalam pertanian, dalam skala besar, bukan skala kecil. Dan bila dia diberikan peluang tersebut, bukan setakat kita ada makanan, kita juga akan buka peluang pekerjaan. Sebab itu di dalam polisi Gerasik Chili kami memfokuskan kepada peluang pekerjaan kepada orang Malaysia. Jadi Malaysian, kita tak ada foreigners yang bekerja, supaya ada peluang-peluang yang baru ataupun peluang yang kita nampak sepatutnya diberikan kepada Malaysian untuk negara kita sendiri untuk mengeluarkan peluang pekerjaan. Jadi itu yang saya nampak kenapa pentingnya investment yang dibuat oleh setiap sama ada government atau kerajaan ataupun swasta mesti menjurus kepada memberi peluang kepada penduduk sekitar. Maknanya bukan satu entiti ataupun peluang tersebut digunakan oleh satu pihak saja, tapi impact dia adalah kepada B40 dan juga masyarakat yang ke bawah tersebut. Jadi itu yang kita. Ya, akhir sekali Cik Munir, untuk memastikan pemansuhan permit import ini berada di ataupun mencapai objektif yang sebenar untuk mengurangkan kos makanan di dalam negara, tetapi kita tidak ingin juga melihat akan berlakunya lambakan ataupun mengelakkan jadi dumping site Malaysia ini, dan mereka berebut nak import kerana murah dari negara luar, dan akhirnya akan mematikan penanam tempatan ataupun grower farmer tempatan. Jadi bagaimana ia perlu dilaksanakan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku? Sebab itu bila saya melihat kepada tersebut, saya nampak kat situ tidak semua yang ditarik ataupun tidak semua yang dimansuhkan. Itu sudah bagus, Maknanya jangan dimansuhkan segala-galanya kecuali kita ada kawalan. Maknanya bagi saya AP adalah kawalan, untuk mengawal. Kalau ada harga di luar yang terlalu murah tetapi petani kita tempatan tidak mampu untuk mengeluarkan harga yang sama, mungkin dekat situ adalah penting sangat AP untuk mengawal. Tapi kalau harga kita perlukan makanan tapi kita tak ada pengeluaran dan kita kena import dan kita perlu kawalan. Jadi kita perlu tetapkan harga yang mampu dibeli oleh rakyat Malaysia lah. Kalau harga cili sampai 100 kilo, mungkin kita terpaksalah makan nasi lemak tak ada cili. Sebagai contoh. Jadi saya rasa kat situ peranan kerajaan dia akan melihat affordability lah. Affordability. Tapi mesti kalau kita fikir sari affordability pula, kita kena tengok pula adakah petani mampu mengeluarkan harga affordability tersebut. Jadi sebab itu sangat penting bagi saya AP ni untuk tanaman-tanaman yang kita perlu mengawal kepentingan kepada sektor usahawan tersebut, bukan setakat kita buka supaya kita boleh mendapatkan harga yang murah. Bukan semata-mata harga kat luar murah ataupun sebab kat luar tak ada makanan maka kita import. Bagi saya kalau kita buka sebab kita tak ada makanan, itu indikator maknanya kita kena buat sebanyak mungkin. Kalau kita nampak sekarang ni ayam boleh import, maknanya kita tahu kita tak cukup. Mungkin adillah ini masa terbaik untuk kita fikirkan supaya 3 tahun nanti ini bukan masalah lagi. Supaya kita boleh keluarkan makanan dan kita pula boleh eksport. Jadi bila kita terlebih lah, maknanya kita kalau selagi kita tak ada macam cili, tak sepatutnya kita ekspor sebab kita tak cukup. Bagi Gerasik Chili misalnya bergerak ke hadapan, kalau 2021 tahun lalu harga cili melambung sampai RM20 sekilo, sampai rakyat orang kata pun mengeluhlah nak beli cili, nak buat sambal nasi lemak pun susah. Tapi kita tahu kita masih mengimport cili dengan begitu banyak, berjumlah lebih daripada 50,000 metrik tan saban tahun dengan nilainya beratus-ratus juta. Jadi di mana foresight Gerasik Chili dalam industri tanaman cili? Bagi Gerasik Chili, kita tidak setakat fokus kepada tanaman kita tanam untuk fresh, sebab bila kita jangka panjang Gerasik Chili adalah kita pergi kepada downstream. Kita pergi pada downstream sebab market sebenarnya kita bukan setakat di Malaysia. Di Malaysia kita cuma ada 30 juta penduduk saja. Jadi ramai lagi di luar sana tu seperti di UK, di Saudi dan negara-negara lain yang memerlukan spices ni dalam bentuk downstream. Dari segi minyak dia, dari segi kita panggil
paste dia, dari segi serbuk dia dan banyak lagi. Jadi kita punya target ataupun kita punya laluan adalah kepada pasaran dunia, bukan pasaran tempatan saja. Tapi sebelum kita boleh keluar, kita kena pastikan bahawa kita boleh memberi jaminan kepada negara kita sendiri yang kita boleh membekalkan. Bila ada surplus dan kita boleh keluar. Selagi tak ada surplus, macam gasi pun kita masih lagi tak mencukupi. Kita tak mencukupi, cili yang kita keluarkan tak mencukupi lagi. Itu dari segi market, price market, belum lagi dari segi downstream, dari segi produk yang kita ingin keluarkan belum lagi, tak mencukupi lagi. Okay, terima kasih Cik Munir Hasim Abdullah. Menarik dengan perbincangan kita berkaitan dengan pemansuhan permit import untuk makanan dan juga dasar sekuriti makanan negara. Untuk perbincangan saya pada malam ini, Cik Munir Hasim Abdullah, pengasas dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Gerasi Chili, seorang agropreneur yang hebat. Itu saja perbincangan kami dalam agenda awal ini pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.